Kita undang ke studio Nampai Pagi pada hari ini Yang Mulia Awang Muhammad Firdaus bin Awang Abdul Sani dan juga dayangku Nur Amal Mazia binti Pengira Rosli. Kedua-dua ini begitu giat dalam kegiatan-kegiatan sukarelawan. Terus saja kita sapa pada pagi ini. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Nampai Pagi. Apa khabarnya pada pagi ini? Baik, Alhamdulillah baik. Syukur Alhamdulillah. Baik, kita nak memperkatakan mengenai dengan belia dan juga demensia. Saya percaya sebilangan besar masyarakat penonton kita ni ada yang faham. Apa dia demensia. Selalunya turut dikaitkan dengan Alzheimer ataupun lebih difahami lali. Kurang. Jadi dalam hal ini saya akan ajukan dulu soalan kepada Firdaus ni. Saya dulu. Boleh ha? Okay. Boleh. Jadi apa sebenarnya kaitan belia dan juga demensia menurut pandangan Firdaus sendiri? Menurut pandangan saya, jadi sebenarnya saya ingin selitkan sahaja sedikit perkisahan dan perkongsian saya sendiri, pengalaman sendiri ketika berdepan dengan ahli keluarga yang menghidap demensia. Meskipun tidak didiagnos dengan demensia, tapi boleh saya katakan semenjak saya terlibat dengan kegiatan di pertubuhan demensia Brunei ini sendiri, apa yang saya dapat katakan, simptom dan tanda amarannya dapatlah lihatlah. Memang adalah demensia itu. Tapi jadi pengalaman saya sendiri sebagai belia ketika menjadi salah seorang penjaganya, ia bukanlah satu perkara yang mudah. Pengalamannya tidak mudah dan walaupun ia tidak mudah, pengalamannya juga memberikan kita ini satu pengajaran untuk berhadapan bagaimana kita ni dapat berdepan dengan pengidap demensia lainnya. Dan kita ni juga mesti membuat persediaan yang rapi ketika berdepan dengan pesakit-pesakit demensia. Kerana kita tidak tahu siapa yang akan menghidap demensia seterusnya. Kerana menurut faktanya, setiap 3 detik ataupun 3 saat, ia punya simptom ataupun tanda-tanda ni akan dapat dalam diri masing-masing lah macam itu. Baik, sebagai mukadimah ni, terima kasih Firdaus. Daripada dayangku Nur Amal Mazia. Jadi mengenai dengan belia, soalnya kalau demensia ni soalnya orang berfikir mengenai dengan mereka yang berumur. Kalau mengupas sedikit topik kita ni, apa yang dimasukkan dengan belia dan apa belia dan demensia ni sebagai mukadimahnya? Okey. Yang dimasukkan di sini ialah seorang belia itulah. Seorang belia ini ialah merupakan pemuda dan juga pemudi yang di mana dulu kita ni tahu bahawa lingkungan umur mereka dalam 19 hingga ke 29. Tapi pada masa ini seorang belia ini dalam lingkungan umur 15 hingga ke 40 tahun. Okey, belia yang dimasukkan dengan seorang belia ini ialah mungkin seperti kami seorang sukarelawan dan juga mungkin seorang pelajar dan juga mungkin ada yang pekerja-pekerja swasta atau pekerja yang awam dan mungkin juga yang menonton sekarang ini juga adalah seorang belia. Okey. Okey, di sini saya mengatakan tentang peranan kita ni sebagai seorang belia. Okey, kita ni seorang belia ni merupakan aset negara di mana kita ni penting dalam membentuk dan membangunkan lagi kita ni punya negara Brunei Darussalam dan juga meninggikan lagi ekonomi kita ni di negara Brunei Darussalam. Di sini juga seperti mana kami sebagai seorang belia amat penting dalam membentuk tahap kita ni punya kemandirian seseorang itu di mana yang boleh diukur dengan pelbagai cara mengikut perspektif budaya yang berbeza. Baik, kalau kita melihat takrif umur belia yang telah pun dideklarasikan pada Disember tahun 2020 adalah lingkungan mereka yang berumur 15 tahun hingga 35 tahun. Jadi kita melihat inilah dia antara belia-belia yang begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan sukarelawan dan apa yang juga turut membanggakan kita ni mereka juga begitu ingin meneroka lebih banyak aspek-aspek dalam kegiatan sukarelawanan ini dan inilah dia lebih turut melibatkan dalam demensia dan mungkin juga pada diri Mazia sendiri apakah kepentingan ataupun mungkin juga apakah peranan belia dalam juga meningkatkan pengetahuan mengenai dengan demensia selain daripada saya percaya adanya NGOs ataupun pertubuhan yang ada di negara kita ni demensia Brunei itu. Apa cara yang boleh kita ni lakukan lagi supaya kita ni faham apa demensia tu?
Okey. Di sini saya cerita sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan demensia terlebih dahulu. Okey, demensia ni seperti yang ramai orang mengatakan mungkin yang lali kalau di negara Brunei Darussalam mungkin yang sangat lali atau nyanyuk. Okey, di sini saya boleh mengatakan demensia ni merupakan satu penyakit yang boleh dikatakan kronik atau serius, di mana penyakit ini boleh menjejaskan kita ni punya fungsi otak dan juga kita ni punya menjejaskan aktiviti harian kita ni. Okey, seperti contoh mungkin tidak tahu macam mana cara berpakaian, tidak tahu lagi macam mana membutang baju. Okey, di sini juga saya memberitahu bahawa kemerosotan ingatan seseorang itu atau seseorang individu itu juga boleh berlaku jika dia menghidapi demensia, di mana ya mungkin ia berkaitan dengan faktor usia, tetapi saya sarankan di sini demensia bukan proses penuaan yang normal. Artinya di sini bermaksud tidak semua warga emas di negara kita ni, di negara Brunei Darussalam boleh menghidapi penyakit demensia. Kerana kami ada menyelidiklah seseorang yang berumur dalam lingkungan 30-an boleh juga menghidapi penyakit demensia. So bukan semuanya yang warga emas tu boleh menghidapi hanya demensia. tertumpu pada warga emas saja risikonya, tetapi juga seawal umur 30 tahun itu pun sudah boleh ada simptom-simptom nyanyuk atau lali atau Jadi Firdaus, mungkin sebagai seorang belia yang berkecimpung di dalam demensia Brunei ini, boleh menceritakan mengenai dengan peranan belia di dalam membantu dan juga meningkatkan pengetahuan dan membantu pesakit-pesakit demensia ini bagaimana? Jadi dengan pengalaman yang tadi dan pengalaman yang di sepanjang penglibatan kami di Pertubuhan Demensia Brunei sendiri, saya boleh katakan belia merupakan aset tadi, aset, dan dia dapat memberikan buah fikir yang baru, buah fikir yang lebih baik, dan bagaimana kita ni tu ingin memacu dan agar komuniti demensia Brunei sendiri dapat dikenali lebih ramai. Kenapa? Di sepanjang penglibatan kami di Darussalam Burong, Melait apabila kami tanyakan apa demensia, tentunya ramai orang saya macam apakah itu demensia ni? Ada timbul-timbul cuma tu. Ada juga demensia, alum ketuanya. Alum ketuanya, ingatku masih. Tapi seperti Mazah katakan tadi, ia bukan hanya tertumpukan kepada warga emas ataupun orang yang sudah lanjut usianya. Tapi apabila kita menghadapi ataupun mengalami kecederaan kepala, ia juga merupakan salah satu faktor mengapa demensia itu boleh terjadi. Dan juga belia, saya pasti sebagai seorang belia sendiri kepada belia yang lain yang sedang menonton mungkin saya pasti usaha kita untuk menjadikan komuniti ini lebih mesra demensia. Kerana orang yang menghidap demensia merupakan orang yang normal sebenarnya, tapi hanya keterbatasan mereka terhadap suatu perkara, terutamanya dari segi daya fikir, daya ingatan yang mungkin berkurangan. Tapi juga saya ingin sentuh kembali dengan apa yang Mazah katakan tadi, yang daya ingatan yang berkurangan, dia tidak normal. Jadi orang yang normal mungkin daya ingatannya akan berkurangan secara perlahan sahaja, tapi orang yang menghidap demensia dia begitu progresif, lebih pantas daripada yang normal. Jadi di sini saya tekankan agar belia dapat membantu, dapat lagi lebih aktif dan terlibat dengan komuniti demensia Brunei sendiri. Lebih ingin tahu. Lebih ingin mewujudkan komuniti belia yang ingin tahu apa sebenarnya demensia agar ianya boleh membantu golongan ini. Dinyatakan tadi boleh saja seawal 30 tahun dan antara perkara yang boleh men-trigger seseorang itu boleh mendapatkan demensia apabila mengalami kecederaan di kepala. Kerana demensia ini juga seperti yang saya faham sesuatu yang melibatkan kerosakan saraf. Saraf jadi fungsi otak itu yang mengalami kegangguan. Dalam hal ini melalui apa yang dipelajari selama berada di dalam Pertubuhan Demensia Brunei dan juga pengamatan BIS kita sendiri berdua, apa tanda-tanda dan simptom demensia yang ada pada diri pesakit yang ada di Brunei ini? Saya ceritakan sedikit pengalaman saya selama saya menjadi ahli demensia, di mana kami ada berjumpa dengan pesakit-pesakit demensia. Di sana saya nampak, saya dapat melihat antara tanda-tanda yang mereka hadapi ialah mereka tidak mahu bercakap. Itu kurang cara percakapan mereka.
dan juga mereka berasa sunyi. Berasa sunyi dan juga ada sesetengahnya yang tidak mau makan atau tidak mau minum. Di sini saya dapat lihatlah itu merupakan tanda-tanda demensia yang awal lah. Dan saya boleh berikan contoh lagi, ada 10 tanda-tanda demensia di mana yang sering kita ni dengar lupa ingatan, sering lupa. Itu lupanya ni seperti yang Firdaus ada katakan tadi, yang mungkin yang normal lupanya macam ni, kali yang orang yang menghidapi penyakit demensia lupanya lagi lagi progresif macam tu. Di samping itu juga antara tandanya ialah mereka tidak mahu berjumpa orang luar, tidak mahu bersosial dengan yang lain. Di mana mereka ingin mau sendiri, tidak mahu bercakap sama orang lain. Di situ juga merupakan salah satu simptom yang ketara yang boleh kita ni lihat. Merupakan tanda-tanda demensia yang awal. Antaranya yang lain lagi, mungkin keliru dengan masa dan tempat. Itu juga ada, sebagai contoh mungkin setengah kita ni ada yang lupa di mana macam di mana saya masa ni, mungkin atau pukul berapa sudah ni, bukan maghrib kan ni, tetapi mungkin sudah pagi, macam itulah. Itu antara tanda-tanda yang kita ni boleh nampak lah yang demensia ni. Dan saya percaya juga soalan yang kerap, soalan sama yang kerap diajukan barangkali ya. Bagaimana untuk kita ni mengurangkan risiko? Okay. Untuk mengurangkan risiko demensia ni kami ada berbagai cara. Yang telah kami pelajari lah. Kita ni boleh menjaga kita ni punya jantung. Itu amat penting lah. Jantung, segala penyakit yang kita ni hadapi, jantung amat penting untuk dijaga. Yang kedua, kita ni akan sentiasa aktif. Dalam aktif ini seperti yang saya katakan tadi, mungkinlah warga emas ada yang menghidapi penyakit demensia, tetapi dalam aktif, bermaksud aktif ini tidaklah semestinya diorang mesti berlari, tidak semestinya diorang berjogging, atau mungkin tidak semestinya diorang pergi gym lah. Itu maksudnya kalau warga emas lah yang aktif ini, mungkin diorang boleh berjalan sahaja atau melakukan aktiviti mereka. Aktiviti mereka mungkin bercucuk tanam, berkebun, dalam macam itulah. Di samping itu juga makan makanan yang sihat, itu memang penting lah. Di mana sahaja pun kita ni mesti mengamalkan makanan yang sihat dan juga nikmati aktiviti yang bersosial. Pastinya itulah kepentingannya sebagai belia, haruslah kita ni mengetahui. Kerana kita ni sebagai anak, sebagai cucu, sebagai cicit, kalau sekiranya Indah mengetahui apa sahaja tanda-tanda demensia ini, mungkin senang rasa annoyed. Mungkin senang rasa Indah suka ataupun Indah selesa apabila mereka membagi reaksi yang kita ni Indah biasa. Jadi itulah kepentingannya kita ni faham dan juga kita ni ada rasa empati. Dalam lebih kurang 2 minit saja lagi secara ringkas Firdaus, kalau sekiranya rumusannya bagi belia. Jadi daripada seorang belia kepada belia yang di luar sana ataupun orang ramai, orang awam sendiri, saya boleh katakan kita haruslah menitik beratkan dalam mengambil tahu tanda dan bagaimana cara pengurangan risiko untuk menghidap demensia ini sendiri. Dan selain itu juga kita tidak boleh memandang sebelah mata mengenai kesihatan mental dan emosi kita sendiri sebagai penjaga. Dan semestinya untuk menjaga seorang yang sedang sakit, kita haruslah dalam keadaan yang sihat. Dan jadi seperti saya katakan sebelumnya, sokongan amat penting daripada orang sekeliling kita ni. Dan harapan tentunya dari Pertubuhan Demensia Brunei sendiri ingin mewujudkan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang mesra dengan demensia, agar pesakit ataupun menghidap demensia ini dapat hidup dengan lebih terjaga dan lebih panjang. Kerana kalau dengan kurangnya kesokongan mungkin akan menjejaskan lagi kesihatan mereka. Mungkin untuk Mazia sendiri secara ringkas, kalau tadi ada mengetahui ahli keluarga kita ni ada demensia, apa yang boleh dilakukan sebagai rumusan? Apa yang boleh kita ni lakukan sebagai seorang belia dalam menjaga atau menjaga pesakit demensia ni, kita ni boleh dari segi memeduli mereka, dari segi permakanan mereka, dari segi pakaian mereka, dan mungkin juga macam mana cara diorang makan. Mungkin setengah mereka tidak tahu lagi atau lupa macam mana cara makan. Mungkin kita ni bagi sudu tu kali dia mau makan. Itu kita ni boleh
memedulilah mereka dari segi semata. Jadi ada beberapa perkara yang harus ketani ambil tahu, di Yes, samping mesti kita meningkatkan tahu. kesedaran dan Betul. juga kefahaman ketani, dapat juga ketani ketahui bagaimana caranya untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Betul ya. Terima Dan saya kasih. percaya pada diri Dayangku Nur Amal Mazia dan juga Firdaus sendiri tergalasnya satu tanggungjawab untuk lebih memberikan kefahaman kepada golongan seangkatan berkenaan dengan demensia. Ya, kita ni perlukan belia-belia yang prihatin dan juga penuh rasa kasih sayang kepada komuniti kita ni, khususnya mereka yang menghidapi demensia. Terima kasih kami ucapkan ya. Masa sesingkat ini dah cukup rasanya berbual bersama dengan belia-belia. Ya, hebat satu kita ni. wawancara yang dah cukup. Mungkin nanti dapat kita dijemput semula untuk mengetahui apa sahaja aktiviti-aktiviti dan acara-acara yang melibatkan golongan belia dari Pertubuhan Demensia Brunei ini. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu ketani Dayangku Nur Amal Maziah binti Pimpinan Rosli dan juga Awang Muhammad Firdaus bin Awang Abdul Sani, sukarelawan dari Demensia Brunei. Assalamualaikum dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi